Okay, belajar kita start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi, sebelum kita memulakan kelas, eloklah kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pelajar cikgu nak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, cikgu nak kamu semua mute lah mikrofon masing-masing. Tapi sekiranya kamu ada pertanyaan atau soalan, kamu boleh unmute dan ajukan soalan. Faham tak? Jelas? Okey. Sebelum kita memulakan pengajaran, cikgu ada nak tunjuk satu video. Sekejap Mana video sekejap. Cikgu boleh share lagi sekejap. Lupa nak share screen. Nampak belajar? Hello? Nampak? YouTube ah? Sekejap ya. Dengar. Nampak tak? YouTube. Okey, saya buka Okey. Okey, pelajar. Nampak tak video ni? Tak apa tu. Sudah. Nampaklah cikgu tu. Nampak hitam putih? Nampak internet. Nampak internet? Oh, video tadi tak play
Sampai internet saya nak buka. Pak internet. Sekejap saya try mainkan lagi ya. Sekarang nampak? Okey, sekarang nampak tak? Ha? Oh, Nampak cikgu nampak. nampak. Kalau cikgu play nampak tak jap? Nampak? Nampak tak Hidayah? Line awak slow. Ha? Yang lain nampak tak? Ni. Video ni, ha? Sekejap Video ni berkenaan dengan Padang Ragut di Mardi Muazzam Shah. Jadi dia punya Padang Ragut tu besar. Dan sistem yang digunakan tu agak canggih lah. Jadi Padang Ragut tu dikendalikan dengan sangat sistematik. Apa yang mereka buat dalam pengurusan Padang Ragut tu yang membolehkan mereka boleh buka Padang Ragut sebesar tu. Agak-agak awak, apa yang mereka buat untuk memastikan macam tak ada haiwan masuk ke Padang Ragut tu, tak ada manusia yang masuk ke Padang Ragut tu untuk merosakkan Padang Ragut tu. Agak-agak awak, apa yang mereka buat untuk memastikan perkara-perkara tu tak berlaku? Syakir. Ha? Apa Syakir? Hidayah nak cuba Hidayah. Hidayah nak cuba Hidayah. Hello. Fitri Syakir. Agak-agak awak apa yang mereka buat? Agak-agak awak apa yang mereka buat untuk memastikan Padang Ragut mereka tu terjaga? Agak-agak awak apa yang mereka lakukan untuk memastikan Padang Ragut yang mereka buat tu terjaga?
memastikan haiwan-haiwan lain tak masuk, manusia tak masuk yang boleh merosakkan padan ragut tu. Jelas tak? Ha? Baja. Tak, dia tak nak contoh lah, dia tak nak binatang lain yang masuk. Dia buat apa? Ya, betul. Dia buat pagar. Maksudnya dia laksanakan maksudnya dia buat pemagaran untuk memastikan padan ragut tu terjagalah, tak nak bagi binatang-binatang lain masuk ke, ataupun tak nak bagi tenakan mereka sendiri masuk. Jelas tak? Jelas. Okey, jadi tajuk kita hari ni berkenaan dengan pengurusan pastura dan fooder, iaitu di bawah tajuk di bawahnya berkenaan dengan jenis-jenis peralatan pagar, jenis-jenis pagar dan juga operasi pagar. Macam mana kita nak buat cara-cara pemasangan pagar tu. Setakat tu jelas? Jelas. Okey. Jadi cikgu nak buka slide sekejap. Okey, nampak slide tak? Nampak? Hitam. Okey, lambat sikit. Dah nampak dah? Okey, lambat sikit tu. Okey. Kita tak langsung itu. Line awak yang slow tu, Syakir. Tak apa, saya sharekan saya ni hantar slide dalam grup WhatsApp. Apa, Syakir? Yang dalam grup kelas tu, boleh baca tu. Boleh baca? Ni nampak tak? Ni tak nampak tu. Line awak slow. Hidayah nampak tak, Hidayah? Apa jago? Ni nampak. Nampak? Hidayah tu. Jangan tidur. Hidayah nampak, Hidayah? Ada, nampak ada. Nampak Okey, yang lain semua nampak Syakir. Nanti saya kongsikan slide ni dalam grup WhatsApp. Okey, tajuk besar dia mengenal pasti kawasan pastura dan fooder. Ni objektif pembelajaran dia. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan fungsi 5 jenis peralatan pemasangan pagar dengan betul. Fungsi peralatan pemasangan pagar, nanti kita akan belajar. Okey, yang kedua, kita akan pelajar dapat menyatakan 3 jenis pagar yang digunakan dalam aktiviti pertanakan dengan betul. 3 jenis pagar. Nanti kita akan belajar agak jenis-jenis pagar. Dan yang terakhir, pelajar dapat membezakan 2 jenis pagar dengan betul. Nanti kita akan belajar pagar apa yang kita akan belajar nanti. Okey. Seterusnya, peralatan pemasangan pagar. Setakat ni nampak tak peralatan pemasangan pagar? Nampak tu. Okey.
Okey, peralatan pemasangan pagar yang pertama adalah tiang pagar lah. Sama ada tiang pagar tu tiang pagar kayu ataupun tiang pagar konkrit daripada semen. Okey, kayu diperbuat daripada belahan batang kayu, turus pagar, konkrit semen ataupun batang besi. Yang tu konkrit semen ataupun batang besi. Ya, kalau batang besi biasanya penternak akan gunakan besi angle. Besi yang bersudut 90 darjah tu. Kalau dekat KV Pasir Putih pun ada. Biasa pagar ni berukuran panjang dia 4 kaki hingga 8 kaki. Dan saiz biasanya 10 cm hingga 15 cm. Saiz tu maksudnya ukur lilit dia lah, besar mana. Seterusnya, nanti saya minta awak ingat dan catat apa yang tertera dekat slide. Yang kedua, tukul. Tukul ni fungsi dia boleh digunakan untuk mengetuk atau mencabut paku. Dan juga seterusnya penggali. Penggali ni dia punya ciri-ciri dia mata tajam, diperbuat daripada besi dan diperbuat daripada kayu ataupun besi. Mata dia tajam. Kalau dapat tengok dekat gambar tu, itulah penggali. Biasalah penggali ni untuk menggali lubang. Dan seterusnya penegang dawai. Nampak penegang dawai? Nampak tu. Okey, bagus. Penegang dawai ataupun wire strainer, itu alat yang digunakan untuk menegangkan high tensil. Dan seterusnya pelayar. Pelayar iaitu alatan yang mempunyai lengan berensel dan rahang bergigi untuk mencekam atau memegang objek. Okey, setakat tu ada soalan? Ada soalan tak? Ada. Okey, bagus. Yang lain ada soalan? Yang lain ada soalan tak? Ke dah? Tak. Bagus. Jangan tidur Hidayah tidur. Hidayah? Hidayah ada soalan tak, Hidayah? Hidayah tidur je. Jangan tidur Okey, seterusnya pemotong dawai ataupun wire cutter. Itu alatan yang mempunyai lengan berensel, darahang atau mulut tajam untuk memotong objek. Yang ni biasanya kita gunakan untuk potong dawai pagar lah. Dawai pagar, sama ada pagar tu pagar plain ataupun pagar tak kisahlah, kawat duri ke. Dan seterusnya pita pengukur, alatan yang digunakan untuk mengukur keluasan atau panjang sesuatu kerja yang hendak dilaksanakan. Faham tak? Saya minta pelajar catat dan ingat nanti kita ada aktiviti sikit. Okey, dan last kali itu sarung tangan. Sarung tangan ni untuk menjaga keselamatan diri lah. Keselamatan lah, safety tangan, sebab kerja-kerja pembikinan pagar ni memerlukan kerja tangan yang banyak lah. Okey, seterusnya jenis-jenis pagar. Ada baru masuk ke? Jenis-jenis pagar. Nampak tak jenis-jenis pagar tu? Nampak. Okey, bagus. Yang pertama adalah pagar apa tu? Pagar apa tu? Belanja. Kita slow.
Adam. Pakai cai elon ni ke apa? Dia pagai cyclone. Pagai cyclone. Adam nanti saya bagi dekat grup WhatsApp supaya awak boleh tengok. Sekejap. Mana grup WhatsApp? Grup WhatsApp dokumen. Okay, Adam. Adam pula. Syakir. Apa ya tu? Saya dah hantar dekat grup WhatsApp. Nanti awak boleh buka kat situ. Ni aku. Okey. Sekarang ni kita dekat jenis-jenis pagar. Pagar cyclone. Kalau awak dapat tengok dekat apa tu? Dekat gambar kat bawah tu, itulah pagar cyclone. Sejenis pagar yang berbentuk petak-petak. Tersedia secara gulungan mengikut pelbagai saiz ketinggian yang bersesuaian dengan jenis ternakan. Okey, yang ni dah ada dekat KV Pasir Putih. Awak dah kenal dah. Yang kedua adalah pagar kawat duri. Terdiri daripada dua kualiti bahan pembuatan, iaitu high tensil dan biasa. Terdapat lilitan tajam seperti duri. Kawat duri yang ni. Okey, seterusnya setakat tu faham? Okey, pagar dawai plain. Terdiri daripada dua bahan pembuat, iaitu biasa dan high tensil, sama juga macam kawat duri tadi. Dawai berbentuk licin kosong. Plain tu maksudnya licin. Kosong dah, pagar tu kosong. Tak ada kawat duri ke apa. Ni gambar dia kat bawah. Dan juga pagar chain link. Chain link ataupun bahasa biasa orang panggil cele-cele. Yang ni lah. Chain link sejenis pagar yang berbentuk petak jalinan bersaiz 5 cm. Terdapat beberapa ketinggian antara 4 kaki hingga 12 kaki. Okey. Ada soalan tak setakat tu? Ada. Okey, bagus. Okey, seterusnya ialah pagar elektrik. Pagar elektrik ni ada dua. Pagar elektrik tetap dengan pagar elektrik mudah alih. Okey, pagar elektrik tetap ni apa? Pagar elektrik tetap ni iaitu pagar jenis yang dipasang secara tetap di satu sempadan atau satu kawasan tu lah untuk jangka masa panjang. Dia macam pagar-pagar yang lain lah, pagar cyclone ke, pagar kawat duri ke. Dia tak boleh dialih-alih dan menggunakan tiang pagar kayu atau konkrit. Sama je dengan pagar-pagar yang lain. Cuma bezanya dia pagar elektrik, tu je. Yang kedua, pagar elektrik mudah alih. Pagar yang boleh dialih-alihkan dari satu plot ke satu plot yang lain. Pengawasan dan pengawalan sementara. Maksudnya contohnya kita nak pergi bawa ternakan kita, kambing ataupun lembu, tak kisah, untuk pergi meragut. Jadi kita nak kawal dia punya pergerakan. Kita tak nak dia hilang ataupun pergi ke tempat lain. Jadi kita boleh gunakan pagar elektrik mudah alih ni lah. Lepas tu satu lagi contohnya di kawasan rumput, tanaman rumput kita pun boleh guna pagar elektrik mudah alih ni. Tapi untuk tanaman rumput, eloklah kita guna yang pagar tetap lah. Okey, projek-projek peternakan secara integrasi. Ni digunakan ke atas projek peternakan secara integrasi. Di mana apa tu integrasi?
Integrasi tu tenakan dilepaskan meragut di dalam tanaman kekal. Contohnya macam kalau awak pernah tengok di ladang kelapa sawit, dalam tu ada lembu, ada tenakan lembu, ada kambing, tu dia panggil integrasi. Tu dia punya sistem lah, sistem tenakan integrasi. Dia lepaskan lembu ataupun tenakan di dalam tanaman. Setakat tu ada soalan? Tak ada juga ada. Syakir, ada soalan Syakir? Syakir? Syakir ada soalan Syakir? Syakir tidur. Syakir tidur Syakir. Hidayah ada soalan? Hidayah? Dah slow tu. Line slow Hidayah. Okay. Tak apa, nanti kalau ada soalan boleh tanya Okay, seterusnya komponen pagar elektrik. Komponen pagar elektrik. Yang pertama, bateri. Bateri ni untuk menghasilkan kuasa elektrik kepada sistem pagar elektrik mudah alih. Dan yang kedua, tiang pagar. Ni tiang pagar elektrik. Biasa digunakan tiang pagar ni untuk tiang pagar elektrik mudah alih lah. Tiang pagar boleh menggunakan kayu atau besi, plastik ataupun fiber. Tiang perlu dipasang penebat arus elektrik atau bahan plastik yang tahan daripada haba atau pancaran matahari. Kalau macam dalam gambar ni biasa digunakan untuk pagar elektrik mudah alih. Kalau yang tetapnya pagar elektrik, kita pakai kayu ataupun tiang pagar yang besar lah. Dan yang kedua, ni bukan bateri ni. Ni dia panggil energizer. Sekejap Okay, ni ni energizer. Okay, nampak tak? Adam nampak Adam? Nampak aku? Nampak. Tak nampak. Tak nampak. Okay, sekarang nampak tak? Ya. Dia komponen pagar elektrik nampak tak? Nampak. Okay. Tadi bateri dah, tiang pagar dah. Yang ni energizer. Energizer ni digunakan untuk dia perlu menggunakan kuasa bateri kering dan menggunakan kuasa arus elektrik. Maksudnya dia punya bekalan dia daripada bateri dan dia bekalkan kepada wire lah. Nanti kita tengok cara pemasangan dia macam mana. Ni dia punya wire, poly wire. Nanti
polywire ni akan disambungkan dekat energizer tadi. Okey. Ni wire litar dia, wire high tensile ataupun polywire. Kawat dia kat sini, kawat duri tidak digalakkan untuk mengelakkan penderaan terhadap tenakan. Dan seterusnya ialah sistem pancar bumi. Apa tu pancar bumi? Sistem pancar bumi ni mesti digunakan pada semua sistem elektrik pagar yang digunakan. Ia dibuat daripada besi ataupun batang pipe tahan karat, boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Dan penggunaannya lebih dari satu pancar bumi dapat menghasilkan pulangan arus elektrik yang baik ataupun tinggi. Kalau kita masa pemasangan pagar elektrik tu, lagi banyak kita guna pancar bumi ni, lagi baik untuk menghasilkan pulangan arus elektrik dia, Kak. Okey, yang seterusnya adalah wattmeter. Wattmeter ni macam biasalah, untuk mengukur kekuatan arus elektrik di pagar bagi tujuan pemeriksaan apabila berlaku kerosakan atau kurang efektifnya pagar elektrik. Dan satu lagi dipanggil battery tester. Battery tester tu untuk mengukur kekuatan bateri basah. Kalau kita ambil bekalan elektrik tu daripada bateri kereta, kita pakai battery tester lah. Okey. Setakat tu ada soalan? Tak ada ego. Hidayah? Oh, Hidayah. Hidayah? Oh, Hidayah. Dah keluar? Terkeluar? Hidayah terkeluar? Syakir. Okey, Hidayah. Respon sikit, Hidayah. Hello, Hidayah. Tidur tu tidur. Hidayah. Respon sikit. Hello, Hidayah. Respon sikit. Okey, Adam. Adam dengan Hidayah, cikgu bagi 10 minit. Sekejap. Adam dengan Hidayah. Jelas tak suara cikgu? Jelas. Okey, cikgu bagi 10 minit untuk kamu cari pemasangan, kaedah-kaedah pemasangan pagar untuk pagar kekal dengan pagar mudah alih. Boleh? Nanti lagi 10 minit, sekarang ni pukul 10.30. Lagi pukul 10.40, saya minta kamu dengan Hidayah cari dan kita boleh berkongsi lah. Kamu boleh bentangkan dengan sesama kawan kamu. Boleh? InsyaAllah ni. Okey. Hidayah boleh, Hidayah? Nur Hidayah? Okey, pukul 10.40 kita jumpa balik. Awak cari dulu. Boleh, Kalau sekarang bagi elektrik tu. Apa?
Pagar kekal pakai elektrik. Awak cari yang pagar kekal. Nanti Dayah cari yang pagar elektrik. Pagar elektrik mudah alih. Cara-cara pemasangan pagar. Saya dah bagi modul dekat dalam grup WhatsApp. Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Okey, lagi pukul 10.40 kita jumpa balik. Okey, cikgu. Okey.
Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun masalah, boleh tanya Boleh tanya cikgu. Okay. Okay, jam cikgu dah menunjukkan pukul 10.40. Dah 10 minit berlalu. Jadi, you minta siapa yang nak mulakan dulu? Izzat boleh Izzat? Adam. Izzat Ghani ni Adam kan? Sekejap. Okay. Ada jumpa belum? Ada masalah tak? Ada. Okay. Nanti awak dah sedia nanti bagi tahu Jangan nak pasal dia. Ha. Okay, ada. Okay. Dah boleh buka kamera. Boleh. Buka kamera, lepas tu awak bentangkan dekat ni. Dekat Hidayah. Kita ada 2 orang. Dekat Hidayah dengan saya sekali lah. Boleh Bacanya ke? Bacanya ke? Ya, baca. Awak bentangkanlah awak apa. Yang dipacak. Ya. Okay. Yang dipacak tegak dengan 3 kaki 1 meter ditanam ke dalam tanah. Okay, lagi. Jarak antara satu tiang ke satu tiang antara 20 kaki atau 3 kaki 10 meter tetapi bergantung
kepada keadaan permukaan tanah. Okey. Lagi? Ya. Setiap 10 tiang hendaklah dipasang tiang sokongan membentuk H atau tiang sokongan Sending. sending. Sending tu yang sengit tu lah. Kalau pernah tengok dekat bucu-bucu pagar tu ada tiang sending. Okey, lagi? Okay. Setiap penjuru hendaklah dipasang tiang sokongan. Bukan. Betul tu. Betul. Membentuk H atau tiang sokongan sudah 10. Yang tadi setiap 10 tiang. Setiap 10 tiang. Yang bawah tu setiap penjuru. Faham? Okey, lagi? Boleh teruskan. Dawai kawat dipasang mengikut jenis tanam tenakan, iaitu empat lebaran bagi tenakan lembu dan 6 lembaran. Bagi tenakan kambing. Okey. Dan mengikut jarak seperti berikut. Jarak dia apa? Lembaran pertama 6 inci 150 cm. cm lah tu. cm dia sentimeter. Daripada parah tanah. Okey. Okey, itu lembaran pertama. Lembaran kedua? Lembaran kedua 1 kaki 300 cm. SM tu sebenarnya cm. Okey. cm daripada parah lembaran pertama. Okey, itu lembaran kedua. Okey, lembaran ketiga, keempat dan kelima? 1 kaki 300 cm dari parah lembaran kedua, ketiga dan keempat. Okey, lagi? Lembaran teratas sekali 10 inci 250 cm daripada parah lembaran bawah. Okey, 10 inci. Maksudnya 10 inci jarak dia tu daripada lembaran yang kelima. Faham tak? Daripada lembaran yang kelima tu 10 inci. Yang tu lembaran teratas kan. Teratas tu maksudnya lembaran yang ke-6 lah. Okey. Okey, ada lagi tak? Lagi ni. Okey, ada lagi. Dawai perlu ditegangkan sebelum dipaku atau diangkat kepada tiang. Okey, dawai perlu ditegangkan sebelum dipaku. Kita kena tegang lah. Tegang tu pakai apa? Pakai apa? Wire strainer. Tegang pakai apa? Ni sarung tangan ke? Ni kita ada tu satu alatan tu dia panggil wire strainer. Wire strainer tu penegang lah. Yang saya tunjuk dekat slide tadi ada wire strainer. Okey, ada lagi tak? Lagi. Okey, baca. Pintu pagar dibuat di tempat yang bersesuaian dengan keluasan 4 meter. Okey, kalau pintu pagar di tempat yang sesuai tu maksudnya kawasan tu contohnya tanah yang keras ke, tak lecak ke. Macam tu lah. Okey, bertanah rata ke. Okey, dah habis dah. Ada apa-apa lagi nak tambah? Ada dah.
Tak ada. Okey. Okey, seterusnya Hidayah. Hidayah. Mana Hidayah? Panas senyap kan. Hidayah tidur. Hidayah yang tidur, Hidayah. Tengok. Awak dah cari belum? Pakai kamera ke? Boleh buka kamera tak? Kalau tak boleh, awak teruskan je lah. Baca. Baca apa yang awak dah cari tadi lah. Berkenaan dengan pagar mudah alih. Ataupun pagar elektrik mudah alih. Okey. Cuma sangkut-sangkut. Tak apa, awak teruskan je. Teruskan. Panas senyap. Okey, Hidayah boleh teruskan, Hidayah. Apa ni? Adam tutup mic dulu, Adam. Mute. Tutup lah. Tutup mic. Awak mute dulu, mute. Tutup mak. Okey. Okey, tutup mic. Okey, Hidayah, teruskan, Hidayah. Okey, 1, 2. 1, 2, mula. Hidayah. Hidayah, unmute dulu, Hidayah. Hidayah buka mic. Hidayah ada masalah internet ni. Tak apa kita... Slow lagi. Line dia slow. Tak apa kita tunggu dia kejap. Okey. Okey. Hidayah dah masuk. Hidayah boleh teruskan. Awak buka mic dulu, Hidayah. Awak buka mic dulu, Hidayah.
Awak tak buka mic. Unmute. Eh? Boleh baca tak, Hidayah? Boleh. Teruskan. Dah jelas lah. Yang mudah alih. Betul-betul. Yang mudah alih. Okey. Awak boleh bentang. Boleh baca je apa yang ada dalam modul tu. Saya baca dulu. Okey. Kawan bayar perlu dibersihkan bayarkan berlakunya kebocoran arus listrik apabila bersentuh rumput atau daun. Okey. Okey, teruskan. Pendapat dikeruk dalam tanah sehingga Okey, lagi. dia kebenar bahagian hidung lagi semua. Okey. Bahagian Dengar. Awak baca je. Ia pada baca rumit. Ia tetapi kuasa ia dicat di permukaan saat paling rendah jarak lebih. Dia baca secara di pasal yang menyokong di pihak pertama dan yang penjuru kekuasaan ke gedung Okey, ada lagi tak? Wangnya secara angkut dalam alur penerbangan dan ditangkap untuk kesesuaian. Okey, teruskan. Dekatan sesuai dari Energizer. Klik merah deploy wire manakala hijau ke pancak bumi. Okey. Pancak satu bumi kurang itu tarik dalam bumi yang berhubungan sambung user pada dengan klik buat merah ke input dari Positif. Hidayah, ke input positif. Okey. Dan klik negatif. Output, klik hitam ke output negatif. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi? Tak ada dah. Ada apa-apa lagi yang awak nak tambah? Ada apa-apa lagi yang awak nak tambah ke? Tak ada. Okey. Tak ada, Hidayah?
Tak ada dah. Tak apalah. Saya anggap tu sebagai tak ada lah. Okay, terima kasih Nur Hidayah dengan Adam dah bentangkan tu adalah dua kaedah cara pemasangan pagar, di mana pagar kekal dengan pagar mudah alih. Okay, kalau kita dapat tahu pagar kekal tu macam pagar cyclone, pagar kawat duri, pagar chain link dan pagar plain, tu pagar kekal. Kalau pagar mudah alih ni pagar yang kita gunakan sementara saja. Contohnya pagar elektrik mudah alih. Okey, yang macam Hidayah terangkan tadilah. Nanti bila bersemuka atau boleh kita lakukan secara amali, kita boleh buatlah pemasangan pagar sama-sama masa pembukaan sesi sekolah nanti secara bersemuka. Okey, boleh setakat tu? Okey, seterusnya cikgu nak tanya kamu berdua lah. Pernah tak kamu buat pemasangan pagar? Tak kisahlah dekat rumah ke, dekat sekolah ke, sekolah lama ke, ataupun dekat KV sendiri ke? Pernah tak pernah? Adam pernah Adam? Tak pernah. Tak ajing Tak tengok ada. Tapi awak pernah tengok dekat KV Pasir Putih tu apa? Pagar apa yang ada? Yang dekat kandang kambing tu pagar apa? Kayu. Kayu? Mana ada kayu? Dekat kandang kambing. Tu adalah pagar kandang kambing. Yang petak-petak tu. Tu pagar apa? Yang dekat bawah tu kandang kambing. Dekat bawah kandang kambing tu ada pagar. Tu pagar cyclone. Lepas tu dekat padang rumput tu, yang rumput tanam untuk tanaman untuk tenakan tu ada pagar chain link. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan. Okey. Aktiviti pengukuhan. Okey. Nombor 1. Dia tanya apakah 3 jenis pemagaran yang digunakan di ladang ternakan ruminan? Adam, apa Adam? Jawapan dia. Nampak? Nampak Adam? Tak jelas ke? Slide nampak slide? Tak tahu nampak ke ayat dia. Oh, tak nampak. Sekejap Sekejap ya. Cikgu buka lagi besar. Okey, nampak? Apakah 3? Main cikgu baca. Apakah 3 jenis pemagaran yang digunakan di ladang ternakan ruminan? Apa jawapan? Cikgu, acak. Okey, cikgu minta maaf tadi phone cikgu overhead dan hotspot putus. Kamera video pun padam, jadi kita sambung dan teruskan lagi dengan aktiviti pengukuhan. Okey, 1, apakah 3 jenis pemagaran yang digunakan di ladang ternakan ruminan?
Dam, apa Dam? Sebabkan awak seorang je ada, jadi awak je lah. Nombor 2 ke nombor berapa tu? Nombor 1. Nombor 1 A. A. Cyclone, elektrik dan kawat duri. Okay, kita tengok jawapan. Okay, A. Cyclone, pagar elektrik dan juga pagar kawat duri. Konkrit tu dia punya tiang pagar. Papan lapis tu tak diajar. Batu bata pun belum diajar lagi apa. Jadi jawapan dia A. Okey, nombor 2. Sebutkan 4 jenis peralatan yang digunakan untuk memasang pagar elektrik. Apa, Dam? Dam? Hello? Hello, Dam? Dengar? Hello, Adam? Dam? Oh, Dam. Okey. Ada masalah internet. Tak minta dia masuk balik lah. Muhammad Syahiran. Okey, kita tunggu Adam masuk balik. Okey, Adam dah masuk. Okey, Adam. Okey, line. Cari error. Depot off tadi. Oh, ya. Mati. Mati. Okey. Kita teruskan. Sikit lagi. Error. Okey, tadi nombor 1 dan nombor 2. Nampak tak? Nombor 2, sebutkan 4 jenis peralatan yang digunakan untuk memasang pagar elektrik. A. Apa A? A apa? Tiang Penebat power. polywire. Oh, awak main sebut energizer dan juga bateri 12 volt. Okey. Tengok jawapan dia. Okey, betul lah A. Okey, nombor 3. Jarak pemasangan di antara tiang penebat ke tiang penebat pagar elektrik adalah berapa meter? Berapa meter? Tadi dah diajar. Dayah bentang tu. Berapa meter? Berapa meter? B berapa meter? Berapa meter? Nampak slide? Ke awak main tembak? 10 meter tu. 10 meter. Okey. Okey, kita tengok Okey, jawapan dia 10 meter. Okey, nombor 4. Tiang sokong bagi pemasangan pagar kawat duri adalah untuk tiang sokong yang awak sebut sanding tadi, yang H. Untuk apa? Apa jawapan awak? Adam.
Ha? Apa Dam? Mengukuhkan pagar. Mengukuhkan pagar. Okey, kita tengok Jawapan dia adalah okey, A. Mengukuhkan pagar, mengelakkan daripada rempuhan tu Pengukuhan. okey, okey, betul. Pengukuhan pagar. Mengukuhkan pagar. Okey, betul Dam. Okey, kita tengok lagi. Ni soalan nombor 5. Setiap berapa batang perlu dipasang dengan tiang sokong semasa pemasangan pagar duri? Berapa batang? Tadi awak ada sebut masa awak bentang. Apa Dam? Okey. Nombor 5 kan? Nombor 5. Setiap berapa batang? Nombor 5. Okey. Tadi laser. Berapa batang? Ni Ego baca ni. Soalan dia cakap setiap berapa batang perlu dipasang dengan tiang sokong semasa pemasangan pagar duri. Untuk kita nak letak tiang sokong yang H tu berapa batang? Setiap berapa batang? 10 batang. Okey, kita tengok Setiap 10 batang. Okey, betul. Setiap 10 batang kita letak pagar tiang sokong lah, ataupun tiang sanding, ataupun tiang H yang awak sebut tadi masa awak bentang. Okey, kita teruskan. Nombor 6. Membersihkan laluan daripada semak samun semasa pemasangan pagar elektrik adalah perlu kerana kerana apa? Mengelakkan kebocoran arus elektrik. Okey. Jawapan dia adalah okey, mengelakkan kebocoran arus elektrik. Yang mana Dayah ada sebut tadi masa dia bentang, perkara pertama kita perlu buat ialah membersihkan laluan di mana kita nak letaklah pagar elektrik tu. Tak nak bagi berlakunya kebocoran arus elektrik. Okey, 7. Dawai kawat duri perlu ditegangkan semasa pemasangan dengan menggunakan dawai kawat duri. Tegang pakai apa? Tadi baru awak sebut. Ingat balik. Tadi baru saya bagi tahu tadi. Dawai kawat duri perlu ditegangkan menggunakan apa? Yang awak tanya tadi, kita nak yang awak sebut sarung tangan. Ni awak sebut Okey, A tu wire strainer. Okey, betul lah A, wire strainer ataupun penegang dawai, penegang wayar lah. Okey, penarik wayar ataupun penegang wayar strainer. Okey, jawapan dia A, betul lah tu. Okey, kita dah hujung-hujung kelas ni. Saya nak tanya kamu baliklah apa yang kita dah belajar. Apa yang kita dah belajar ini? Dam, kita dah belajar apa ini? Kita dah belajar apa ini? Pengukuhan pagar. Pemasangan pagar. Apa yang kena ada? Pemasangan pagar. Pertama, kita nak buat pagar.
Kayu apa semua tu dia panggil apa? Kayu, tukul, penggali, dia panggil apa? Wire strainer. Dia panggil apa? Peralatan. Dia panggil peralatan. Dengar tak, Adam? Peralatan. Peralatan pemasangan pagar. Lagi? Pagar tu yang iyalah. Peralatan pemasangan pagar. Okey, lagi yang pagar-pagar banyak-banyak tu dia panggil apa? Kita belajar apa lagi? Banyak-banyak pagar tu. Pagar. Banyak pagar kekal tu. Kita ada dua, pagar kekal dengan pagar elektrik. Pagar elektrik tu pagar apa? Pagar elektrik. Pagar mudah. Pagar mudah alih. Okey, kita ada dua jenis pagar, pagar kekal dengan pagar mudah alih. Dan lagi satu kita belajar juga jenis-jenis pagar. Ada pagar apa? Jenis pagar contoh. Kita ada pagar apa? Untuk pagar kayu. Lagi? Pagar kawak. Kawak apa? Kawak duri. Kawak duri. Lagi? Pagar apa? Pagar elektrik. Okey, pagar elektrik. Okey, tepat. Okey. Saya rasa kamu dah faham lah sikit sebanyak tentang pemasangan pagar ni. Lagi tambahan kita ada pagar cyclone, pagar chain link dengan pagar plain. Okey, nanti ada aktiviti penilaian kerja rumah dekat saya akan bagi dekat grup WhatsApp. Cikgu nak kamu buatlah tu kerja rumah tu. Jadi cikgu fikir kita dah di ujung kelas ni, dah nak habis. Setakat tu saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, setakat tu saja kelas hari ni. Cikgu terima kasih sangat dekat Adam apa? Dekat sini Izzat Ghani. Adam apa nama? Adam Asif dekat Adam lah. Saya berterima kasih sangat dekat Adam. Lepas tu dengan Hidayah tadi. Lepas tu awal-awal tadi dekat Fitri Syakir. Dia sempat masuk kejap je, mungkin dia ada masalah lain. Okey, dekat Hidayah, dekat Adam, saya terima kasih sangat-sangat. Jadi setakat tu saja kelas. Ada Arif. Okey, setakat tu saja kelas kita pagi ni. Okey. Ahmad Adaris. Okey. Setakat tu saja kelas kita pada pagi ni. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Ta'as. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ram? Dah masih Ram? Okay, boleh keluar Ram.